اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن
walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, akan orang-orang yang pernah dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kamu dari melancarkan perang yang belum diizinkan, dan dirikanlah sembahyang, serta berikan zakat. Mereka meminta juga hendak berperang. Kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba sepuak di antara mereka merasa gerung kepada manusia, sama seperti mereka merasa gerung kepada seksa Allah, atau lebih gerung lagi. Lalu mereka merayu kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan kami berperang pada saat ini? Mengapa engkau tidak biarkan kami hingga ke tempoh yang singkat, iaitu akhir hayat kami? Katakanlah wahai Muhammad, mata benda yang menjadi kesenangan dunia ini adalah sedikit sahaja, dan akhirnya akan lenyap. Dan balasan hari akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Kerana ia lebih baik kerana ia lebih mewah dan berkekalan selama-lamanya. Dan kamu pula tidak akan dianiaya sedikit pun. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sudah sampai ajal. Sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi, lagi kukuh. Dan kalau mereka beroleh kebaikan, kemewahan hidup, mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau pula mereka ditimpa bencana, mereka berkata, ini adalah dari sesuatu nahas yang ada padamu. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana adalah berpunca dari sisi Allah. Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan, nasihat dan pengajaran? Apa jua kebaikan, nikmat, kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah dari Allah. Dan apa jua bencana yang menimpamu, maka ia adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah mengutuskan engkau wahai Muhammad kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan sesiapa yang berpaling engkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutuskan engkau untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Dan mereka golongan munafik berkata, kami taat. Kemudian apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan dari mereka memutuskan pada malam hari satu rancangan yang lain daripada pengakuan taat yang mereka katakan kepadamu. Sedang Allah perintahkan malaikat menulis apa yang mereka rancangkan itu. Maka berpalinglah wahai Muhammad daripada mereka. Janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan, serta berserahlah kepada Allah. Kerana cukuplah Allah menjadi pembela yang memeliharamu dari angkara mereka. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nisa, surah yang keempat, pada juzuk yang kelima, pada ayat 77 sehinggalah ayat 82. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan keadaan manusia, sikap sebahagian dan segelintir mereka yang lemah iman
dan yang munafik. Bila mana Allah Ta'ala fardukan kepada mereka perperangan pada jalan Allah demi membela agama Allah dan demi menghentikan kezaliman terhadap lelaki-lelaki yang lemah, wanita-wanita dan kanak-kanak, dan demi untuk melaksanakan doa-doa orang-orang yang lemah supaya mereka dibebaskan daripada kezaliman. Maka Allah membongkarkan setengah keadaan, setengah sifat manusia. Sama ada mereka di kalangan yang lemah iman ataupun di kalangan yang munafik, ataupun juga di kalangan orang Yahudi. Kerana Yahudi menjadi penduduk Madinah juga punya kewajipan terhadap negara Madinah. Kemudian ayat yang kita bacakan ini juga menjelaskan tentang kepentingan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taat pada Rasulullah itu ialah taat kepada Allah secara mutlak. Dan juga perintah supaya tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahawa ia datang dari Allah. Tiada percanggahan, tiada perselisihan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Kalau sekiranya Al-Quran ini bukan datang dari Allah, nescaya berlaku percanggahan, kontradik, berlaku pertentangan, tanaqudat. Namun ia tidak berlaku kepada Al-Quran kerana ia mukjizat yang menyokong kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kalamullah. Kita pergi kepada sebab turunnya ayat yang kita bacakan ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, orang-orang yang dahulunya bila dikatakan kepada mereka jangan berperang lagi, cukuplah kamu mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Kisahnya ialah bila datang segelintir orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, ya Nabi Allah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun, falamma amanna sirna adillatan, qal inni umirtu bil af fala tuqatilul qawm, falamma hawwalahu Allah ila al Madinah amarahu bil qital fakaffu فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم قال الحسن البصري هي في المؤمنين وقال مجاهد هي في اليهود وقيل هي في المنافقين والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من الله. Bila segelintir orang Islam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, dulu waktu kami jahiliah, kami sembah berhala, kami hebat, mulia. Tak ada orang berani cek kami. Sekarang kami sudah beriman. Apakah sesudah kami mulia zaman kami musyrik dulu, kami menjadi hina bila memeluk agama Islam? Izinkan kami berperang lawan mereka. Ini dalam fatrah permulaan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah SAW ada dua fatrah dakwah, di Mekah dan di Madinah. Di Mekah tidak ada syariat peperangan, yang cuma ada syariat solat dan syariat zakat. Dan juga makarimul akhlak, kebaikan akhlak. Maka segelintir orang beriman datang, ya Rasulullah, dulu waktu kami belum Islam, kami memang mulia, gah. Sebab kami para musyrik Mekah, Quraisy yang terkenal dengan gagah, dengan berani, yang tak tunduk dengan sesiapa, merdeka, bebas, harta banyak. Tapi kenapa bila kami masuk Islam, kami jadi lemah, tak boleh lawan balik? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan pada peringkat ini untuk memaafkan. Maka kamu tak boleh lawan sesiapa. Kerana itu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Bilal bin Rabah diseksa, Nabi tak buat apa-apa. Maksud Nabi tak pergi lawan, bebaskan Bilal. Kan ini peringkat awal. Sumayyah yang mati terbunuh. Nabi melihat Khabbab bin Arad yang diseksa, Amir bin Fuhairah, Zinnirah, Mus'ab bin Umair, sampai peringkat ditelanjangkan, cuma memakai pakaian guni. Rasulullah melihat semua penderitaan para sahabat pada peringkat awal. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tak perintahkan perang lagi,
Tetapi yang Allah Ta'ala perintahkan ialah mantapkan iman dengan menjaga dan mendirikan solat, dengan mengeluarkan zakat dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Kenapa pada permulaan tidak disyariatkan perang, yakni pada waktu Rasulullah berada di Mekah? Kerana waktu itu umat Islam masih sedikit, bukan banyak. Dan yang kedua, kerana Nabi berada di tanah haram, dan di tanah haram tak boleh berperang. Ini tanah haram, ini tanah mulia yang memang tidak dibenarkan bergaduh dan berperang. Bahkan di tanah haram kita diajar bersabar. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ke Mekah buat haji atau buat umrah, kalau ada orang ajak tumbuk ke lawan, kita tak lawan. Kita diajar bersabar. Sama waktu kita berpuasa, kalau ada orang maki kita waktu kita puasa, ajak kita bertumbuk, kita berkata, ini saim, saya berpuasa. Itu puasa, kita tak nak gaduh orang, sementara kita berada di tanah haram. Sebab tanah haram, tanah di mana kita mesti sibuk buat ibadat, bukan sibuk gaduh. Kita kena tinggalkan pergaduhan. Jadi pada permulaan Islam, jumlah umat Islam yang sedikit dan Rasulullah berada di tanah yang haram, maka ketika itu tidak diperintahkan untuk berperang. Maka sebahagian mereka datang, ya Rasulullah, biar kami diizinkan berperang. Nabi kata, jangan lagi. Yang penting tunaikan solat dengan khusyuk, bina hubungan dengan Allah dengan mantap, keluarkan zakat bagi membantu dan menunjukkan kasih belas kamu kepada sesama makhluk, tanamkan kasih sayang untuk membuang segala dengki-dengki manusia. Tetapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ketika itu umat Islam dah kuat, umat Islam majoriti. Dan ketika itu umat Islam sudah pun bebas untuk beribadat. Maka turun ayat perang, turun ayat jihad. Tuan-tuan, bila turun ayat jihad, sebahagian mereka mula takut dan berundur. Dulu nak sangat perang. Tetapi bila disyariatkan perang, maka ada 3 kelompok yang takut untuk berperang. Yang pertama, orang Islam yang lemah iman. Yang kedua, orang munafik yang pura-pura Islam. Yang ketiga, orang Yahudi yang perlu akur dengan piagam Madinah untuk sama-sama mempertahankan Madinah bila diceroboh atau bila ada ancaman luar. Ada pun orang yang mantap keimanannya, mereka berperang pada jalan Allah tanpa takut. Maka Allah nak cerita kelompok-kelompok yang takut. Maka Allah Ta'ala berkata, bila mana diwajibkan kepada mereka perang, tiba-tiba sebahagian mereka, idza fariqum minhum, sebahagian mereka. Siapa sebahagian mereka kita dah sebut? Pertama, orang lemah iman. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, Yahudi. Kerana ketiga-tiga kelompok ini memang disebut berperang. Ada pun orang beriman kerana iman mereka. Ada pun orang munafik kerana mereka juga mendakwa beriman. Ada pun orang Yahudi kerana mereka penduduk Madinah. Sebab menjadi suatu kebiasaan undang-undang negara. Mana-mana penduduk negara mesti pertahankan negara. Kalau tak nak tahan negara, bukan lawan negara, jadi pengkhianat. Dan hukum pengkhianat negara dibunuh oleh mana-mana undang-undang atas dunia ni. Maka kelompok ini, yakhshawnan nas, takut untuk berperang dengan musyrik Mekah. Bahkan mereka tak lebih takut daripada takut pada Allah. Ka khasyatillah au ashadda khasyah. Takut mereka sama macam takut pada azab Allah, bahkan lebih lagi. Kenapa lebih lagi? Sebab mereka tak cinta akhirat. Mereka cinta dunia. Mereka sayang dunia, mereka ingat dunia ni boleh bawa ke mana-mana. Mereka yang lemah iman ni berkata, wa qalu, dan dalam keadaan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, lima katabta alaina alkitab, kenapa pula diwajibkan perang? Laula akhartana ila ajalin qarib, kalau diberi kami satu tempoh, biar kami mati macam tu tanpa perang. Kami nak menikmati dunia. Kami tak nak perang, nanti kami kena tinggal tanah air, nanti kami kena tinggal anak isteri, menyebabkan anak kami yatim, isteri kami janda, harta kami nanti dia akan diwarisi, dipusakai. Maka kami nak menikmati hidup ini. Kami nak senang dengan kehidupan dunia ini. Maka Allah Ta'ala jawab dengan beberapa jawapan. Yang pertama, Allah membongkarkan sebab apa takut. Tuan-tuan, kenapa takut berperang pada jalan Allah? Maka ini adalah rahsia ataupun sebab pada semua manusia. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kul
Wahai Muhammad, katakan pada yang penakut-penakut perang. Mata'ud dunya qalil. Nikmat dunia yang kamu nak rasa, nikmat dunia yang kamu nak simpan, nikmat dunia yang kamu nak menikmatinya, qalil, sikit. Terlalu sikit. Sikit dengan maksud banding akhirat. Sikit dengan maksud sementara dia. Maksud sikit ni tempohnya sekejap je. Contoh umpama kalau kita makan, sekejap je makan, dah habis. Kita tidur sekejap, dah habis. Pejam celek, dah umur 60 tahun, sekejap. Qalil, sikit. Kita bila melalui waktu di dunia, pantasnya sehingga kita bagaikan kelipan mata. Tuan-tuan tengoklah hari ni pejam celek. Dah berapa bulan dah kita? Dah masuk 2 tahun dah kita pandemik. Pejam celek macam ni. 2020, 2021 dah nak masuk 2 tahun. Pejam celek, anak kita dah masuk universiti. Pejam celek, tuan-tuan, kita dah berusia, kita dah tua, dah dapat cucu. Maka Allah kata, wahai Muhammad kata orang takut perang ni, dan takut untuk melaksanakan perintah Allah ini, mata'ud dunya qalil, nikmat dunia sikit. Wal akhirah, sedangkan akhirat, khairul liman ittaqa, sebaik-baik tempat dan nikmat untuk siapa? Liman ittaqa, untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan di antara makna takwa itu ialah melaksanakan perintah Allah. Dan siapa yang mengingkari perintah Allah, dia lawan sifat takwa. Wala tuzlamuna fatila. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Siapa yang buat baik, siapa yang buat ketaatan akan disempurnakan balasan tanpa mengurangkan sedikit pun. Walau sekecil mana pun, Allah gandakan. Allah bukan sekadar beri pahala, Allah gandakan dan Allah beri di luar pemikiran dan di luar gambaran. 3. Pertama, Allah beri nikmat sekecil mana pun Allah beri pahala. Yang kedua, Allah ganda. Yang ketiga, Allah Ta'ala beri gambaran sesuatu yang tak mampu kita gambarkan. Macam saya bagi satu analogi. Kita dapat apa? Dapat gaji. Of course dapat gaji. Yang kedua, dapat overtime pula. Overtime triple. Yang ketiga, dapat pula bonus. Bayangkan gaji dapat, overtime dapat, bonus dapat. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Apatah lagi yang nak beri ni Allah. Maka Allah kata, katakan pada orang yang takut perang, yang malas berperang, yang bermacam alasan-alasan, yang berbasi-basi, katakan pada mereka nikmat dunia ni sekejap je. Akhirat itu lebih baik. Tuan-tuan, ayat ini juga kepada semua orang yang lawan perintah Allah. Yang tak nak sembahyang, yang tak nak tutup aurat. Kita katakan nikmat dunia sekejap. Kamu tak nak tutup aurat, sekejap je. Nanti kamu pulang pada Allah. Nak jawab apa? Kamu yang tak nak solat, sekejap je hidup ni. Nanti kamu pulang pada Allah. Yang nikmat yang kamu rasa ni, aku tak solat pun aku dapat duit, aku dapat nikmat banyak, rumah pun banglo, kereta besar, ialah nikmat dunia sekejap. Ingat, kamu akan kembali pada Allah. Akhirat itu lebih baik, tapi bukan untuk orang yang lawan Tuhan, untuk orang yang bertakwa. Maka kembali pada Allah. Allah tak pernah menzalimi hamba. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, Ainama, ini jawapan kedua. Sebab orang tak nak perang, pertama cinta dunia, yang kedua takut mati. Maka Allah jawab, Ainama, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, di mana pun, kat mana pun, takunu, kamu berada, yudrikkumul maut, mati pasti datang kepada kamu, memburu kamu, mendapati kamu. Walau kuntum, walaupun sekiranya kamu berada fi burujin, pada benteng-benteng, pada tembok-tembok, pada kubu-kubu, pada bilik-bilik kebal, musyayyadah, yang dikawal rapi, yang kemas kemi, yang dijaga, mati itu akan datang. Dia ceritakan waktu mana Numrus takutkan mati, maka dia masuk dalam satu tembok yang tinggi. Kemudian dia mengunci bilik, mengunci dirinya dalam satu peti besi. Dalam satu peti, tidur dalam peti tadi. Supaya malaikat maut tak boleh masuk. Dia ingat malaikat maut tu macam dia. Akhirnya datang kematian.
Dengar kunci dalam peti, masuk nyamuk seekor. Asbab. Jangan kata malaikat maut, nyamuk pun boleh masuk. Masuk nyamuk. Akhirnya nyamuk itu masuk dalam telinga dia, pergi ke otak dia. Memakan sedikit demi sedikit otaknya. Sehingga menjadikan dia mati. Dalam ayat yang lain kata Allah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang takut mati. Mati yang kamu cuba lari tadi akan cari kamu. Tuan-tuan kita kalau polis cari kita, agak-agak jumpa tak? Kalaupun tak jumpa, kita punya berdebar lain macam. Orang kata, mak, polis tengah cari. Berdebar, rasa luruh jantung. Rasa dah tak macam sara dah. Rambut dah jadi panjang. Dah tak terus. Cuba menyamar biar tak kena. Yang dulu mungkin nyamar. Yang dulu perempuan, nyamar jadi jantan. Yang jantan, nyamar jadi perempuan. Kerana takut. Agak-agak kalau polis cari betul lah. Jumpa tak? Jumpa. Ini kan malaikat maut. Kata malaikat maut cari kita. Tuan-tuan nak nyorok kat mana? Saya nak menyorok kat mana? Maka Allah jawab jawapan kedua kepada pertama orang lemah iman. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga orang Yahudi. Yang takut mati. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, kat mana pun kamu berada, mati itu akan datang kepada kamu. Walau kamu berada di tempat, di benteng-benteng yang tinggi. Kata ini hakikat mati. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Khalid Al-Walid, seorang jeneral yang terkenal. Tuan-tuan, dia menyertai lebih 100 peperangan. Khalid Al-Walid ni lebih 100 peperangan. Kalau Habib Nurmagomedov cuma 29 pertarungan, orang dah nampak hebat dia. Tak terkalah, undefeated. Ni kalau orang lelaki lah minat UFC. Dengan nama Habib Nurmagomedov atau Nur Muhammadov. Pejuang daripada Dagestan. Lawan kat UFC, menang 29-0. Undefeated. Undisputed. Tak dikalahkan, tak tercabar. Orang puji hebat. Khalid Al-Walid 100 peperangan. Bukan bertinju, bukan bergusti, tuan-tuan, berpedang. Bahkan dalam peperangan Mu'tah, dia berjaya membunuh 3,000 orang musuh. Bayangkan gagah dia tu. Ni pegang pedang ni, tetap 3,000 musuh dalam peperangan Mu'tah. Asbab kemenangan umat Islam dan siri-siri peperangan Khalid. Hampir 100 peperangan. Tetapi Khalid Al-Walid tidak mati di medan perang. Tak mati. Dia mati atas tilap. Waktu datang sakrat maut atau hampir matinya, dia berkata, Laqad syahidtu kadha wa kadha mawqifan wa ma min udwin min a'dha'i illa wa fihi jurhun min ta'natin aw ramyatin wa ana amut ala firashi fala namat a'yunul jubana. Sesungguhnya aku telah terlibat dalam banyak peperangan. Bukan seluruh anggota badanku ini ada kesan-kesan tikaman dan juga tombak. Kesan panah ada, tombak ada, pedang, berparuk semua ni. Tak ada sesuatu pun anggota badanku, mereka semuanya berparuk semua. Sekarang aku cuma mati di atas tilamku. Maka pasti orang-orang penakut tidak mampu tidur. Apa maksudnya? Nak beritahu orang penakut. Kamu tengok aku ni, perang pun tak mati juga. Kamu tak ada alasan apa, wahai penakut. Yang penakut ni tak pergi perang, tak pergi apa, akhirnya ketakutan atas tilam ni sendiri, mati. Dah takut perang, akhirnya takut hantu je, mati. Mati atas tilam tu. Jadi kata beliau, dia kata, aku berperang beratus peperangan, aku akhirnya mati atas tilam. Wahai kamu para penakut, apa alasan kamu lagi? Tuan-tuan, realitinya begitu. Yang pergi perang, berapa orang mati? Yang tak perang lebih ramai mati. Tuan-tuan, yang kena COVID, berapa juta? Jumlah yang mati kerana COVID jauh lebih banyak daripada mati kerana perang. Ataupun yang mati kemalangan. Banyak mana berbanding mati perang. Kalau kita kira orang-orang Islam di Palestin, berapa orang mati? Ketika mana mereka berperang dengan Yahudi? Berapa orang cedera?
Banding dengan orang yang aksiden, banding orang yang mungkin tertelan biji duri yang mati, banding orang yang mungkin kerana penyakit makan minum, lagi ramai. Jadi di sini mati tak mengenal tempat. Jangan je bila suruh perintah perang je mati aku, dah nampak mati. Bila suruh sedekah je bengkrak aku. Bila suruh sembahyang penat aku. Bila suruh segala perintah Allah, dia dah macam terbeliak mata. Padahal yang menjalankan perintah Allah tak ada jasa apa-apa pun. Orang sedekah tak ada orang sedekah jadi bengkrak. Yang ramai bengkrak bukan sebab dia sedekah, sebab dia main judi, main perempuan. Ni pemain-pemain bola terkenal yang dulu income-nya seminggu juta, tiba-tiba jadi gelandangan. Kenapa? Salah sendiri. Yang judi, cara judi, yang terlibat kartel dadah, yang terlibat dengan arak, yang mati kerana penyakit itu, penyakit ini, bukan sebab dia sedekah. Kan itu tuan-tuan, jangan ingat bila melaksanakan perintah Allah kita pun mati, kita pun lemah. Perintah Allah tidak menjadikan kita mati atau lemah, menjadikan kita mendapat pahala. Kan itu Allah Ta'ala sebut, wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ini watak-watak orang-orang yang malas pergi berperang. Bila mana mereka ditimpa dengan kebaikan, mereka dapat kebaikan, mereka kata, oh ini datang dari Allah. Bila menang dalam peperangan, oh ini Allah beri kemenangan kepada kita. Kami dapat rampasan perang yang banyak. Wa in tusibhum sayyi'atun, bila mereka ditimpa kekalahan, yaqulu hadhihi min indik. Ini sebab kamu wahai Muhammad kita kalah. Kata mereka dalam perjalanan hidup mereka nak salahkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Mereka menjadi pembangkang kepada Rasulullah. Bila menang, oh ini dari Allah. Mereka tak kata ini Rasulullah sebab Rasulullah ada ni. Tapi bila kalah, inilah punca daripada Rasulullah, daripada Muhammad. Lalu Allah menjawab, Kul, wahai Muhammad katakan, Kullum min indillah, yang baik atau yang buruk semua datang dari Allah, dari sudut Allah yang menciptakan, dan itu takdir Allah. Fama lihaula'il qaum, apa kena kumpulan itu? La yakaduna yafqahuna hadisa, payah sangat nak faham bahasa. Bahawa semua itu di bawah takdir Allah. Menang takdir Allah, kalah takdir Allah, maka terima. Dalam perjuangan, dalam menegakkan agama Allah, ada takdir Allah. Maka Allah Ta'ala kata, jangan salah menyalah antara satu sama lain, tetapi lihatlah takdir Allah dan belajar hikmahnya, muhasabah hikmahnya. Kemudian sesudah Allah menyebut siap suatu kejadian itu dari Allah untuk mendiamkan kelompok yang munafik ini, yang cuba untuk menyalahkan baginda SAW. Sebab mereka tahu dengan menyalahkan Rasulullah ada sebab yang kuat untuk mereka melemahkan Islam. Sebab Nabi SAW penjaga Islam. Kemudian Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Apapun yang menimpa kamu daripada kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan kejahatan yang berlaku kerana diri kamu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula. Dan engkau wahai Muhammad diutuskan kepada manusia sebagai rasul, bukan nak kontrol, nak kawal mereka. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Baik, ayat ni macam nampak Ustaz tadi kita sebut semua dari Allah. Ini pula kita sebut yang baik dari Allah, yang lemah daripada kita. Apa maksud ayat ini? Ayat yang pertama dalam menunjukkan tentang takdir Allah. Semua ni takdir Allah. Semuanya dalam ilmu Allah, semuanya dalam ketentuan Allah. Ayat kedua pula menyebut tentang sesuatu itu berdasarkan pada sebab musabab. Kerana sebab musabab kamu yang salah, yang tak dengar Rasulullah. Sebab musabab kamu yang tidak mendengar arahan kepimpinan, maka kamu kalah. Bila menang sebab kamu patuh pada Rasulullah, maka itu maknanya patuh pada Allah. Maka itu dari Allah. Bila kamu kalah, silap kamu yang langgar perintah Nabi SAW. Maka yang pertama menyebut tentang hakikat baik dan buruk datang dari Allah. Yang kedua menyebut dari sudut sebab musabab. Macam gini tuan-tuan sekalian, kita apapun Tuhan takdirkan, kita berjaya dalam niaga atau tak berjaya. Namun bila kita berjaya, jangan sombong, katakan ia dari Allah.
Kalau kita gagal, pertama kita tahu ini takdir Allah supaya kita tak putus asa, supaya kita tidak lemah iman kita. Tapi dalam masa yang sama kita melihat ikhtiar kita mana yang tidak sempurna. Barangkali marketing kita lemah. Barangkali ketahanan produk kita tidak sebagaimana yang lain. Barangkali tak sedap macam yang lain. Barangkali, maka kita perlu cek. Kita perlu periksa. Kita tanya orang-orang pakar dan ahlinya, apa silap saya? Sehingga produk saya tak laku. Maka ahli dan pakarnya berkata, sebab awak keluarkan produk pada musim orang belum dapat gaji. Keluarkan produk masa orang dapat gaji. Contoh. Atau keluarkan produk dengan harga yang mahal sikit, awak kena murah sikit. Awak ada kena promosi. Kena beli satu, hadiah dua. Orang kita kan suka hadiah. Kalau beli sebuah hadiah, orang suka dia. Beli satu, dapat tiga. Oh, dia nak. Beli satu tu, maka dia pun dapat tiga. Maka di situ kita belajar sebab musabab. Hakikat sesuatu datang dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala nak beritahu, ingat, kalau kebaikan supaya kamu tak sombong, ingat, ia datang dari Allah. Dan kalau kekurangan, lihat kesilapan pada diri kamu. Kerana Allah menjadikan sesuatu itu mengikut sunnatullah. Contoh, Allah jadikan kita dapat anak bila berkahwin. Tak kahwin nak dapat anak macam mana? Namun bila kita berkahwin, tidak semestinya dapat anak. Maka kita menerima takdir dan tempoh ujian sebelum kita dapat anak. Tapi kita juga mencari kesilapan kita kat mana. Mungkin kita perlukan buat IVF, mungkin kita perlukan pertanyaan dengan doktor pakar, mungkin kita jaga makan dan minum, mungkin kita perlu minta petua-petua orang tua macam mana nak dapat anak kembar, macam mana nak dapat anak begitu, begini. Maka ini semua benda yang disebut sebagai sebab musabab yang kita kena belajar. Maka Allah Ta'ala jadikan proses perjalanan urusan duniawi sebab musabab. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut hakikat, kelompok yang malas berperang, yang takut berperang, apa sebab, apa alasan. Kemudian Allah menyebut hakikat takdir Allah pada semua keadaan dan semua bentuk. Dan kemudian Allah Ta'ala menyebut bagaimana jurian perjalanan sunnatullah dengan ikhtiar, dengan usaha sebagaimana ayat sebelum ini. Khudhu hizrakum, ambil segala sebab persiapan dan kelengkapan. Dan sebagaimana pesan Abu Bakar, kalau mereka gunakan tombak, kamu guna tombak. Mereka guna pedang, kamu guna pedang. Yakni mesti ada keseimbangan, persamaan jenis senjata yang digunakan oleh musuh. Ramyan bi ramyin, kalau musuh gunakan baling jauh, kita baling jauh untuk menggerungkan musuh. Maka itu ialah sebab musabab yang perlu kita belajar. Kemudian Allah Ta'ala menyebut sesudah hal tersebut, hal peperangan, Allah menyebut man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Dan tadi ada segelintir orang yang cuba nak nyalahkan Rasulullah. Maka perbuatan menyalahkan Rasulullah ini berlawanan dengan sifat taat pada Nabi SAW. Wajib mentaati Rasulullah. Tidak boleh melanggar perintah Rasulullah. Tidak boleh menghina segala perintah Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW itu mentaatinya sama sebagaimana mentaati Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling. Yang tak nak dengar, kalangan yang lemah iman, kalangan munafik, kalangan Yahudi. Fama arsalnaka alaihim hafidha. Wahai Muhammad, kami tak perintahkan kamu untuk mengawal mereka. Biar kami yang turunkan azab pada mereka. Kerja kamu sampaikan dakwah. Beritahu kamu kena patuh kat aku. Kata Nabi, orang tak dengar cakap dia, Nabi tak tarik telinga. Nabi SAW tak buat macam tu, dia tak macam kita. Kita kalau anak-anak tak dengar, kita tarik telinga. Oh, tak dengar kata ayah, tarik telinga. Tarik sideburn, tarik telinga. Rasulullah tidak. Rasulullah SAW bila ada orang tak nak dengar cakap Nabi, Nabi tak ada pergi penggar kepala dia. Maka Nabi cuma menyampaikan, ingat, taat pada aku seperti taat pada Allah. Kalau kamu derhaka pada aku, kamu derhaka pada Allah. Dan azab Allah itu pedih. Rasulullah tak pernah tarik telinga mana-mana orang tak dengar cakap baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, manakala orang-orang munafik berkata, ta'atun, yalah kami taat. Fa iza barazu min indik, tetapi bila mereka berpaling daripadamu wahai Muhammad, bila mereka membelakangimu wahai Muhammad, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul, maka kelompok ini merancanakan kejahatan pada kamu, menghina kamu,
membelakangi perintah kamu, mempersendakan kamu. Kelompok mana? Kelompok munafikun. Apa kata Allah? Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Sedangkan Allah menulis semua perancangan jahat mereka. Orang munafik ingat Muhammad tak tahu. Mereka lupa bahawa Tuhan Muhammad tahu. Dan mereka lupa bahawa Allah sentiasa mewahyukan pada Nabi SAW. Sebab itu Allah berfirman, Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah menulis setiap rancangan kejahatan mereka. Dan Allah dedahkan dalam Quran. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi SAW, fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Jangan pedulikan mereka dan tawakal pada Allah. Tuan-tuan, kalau kita nak peduli puak-puak yang merancang kejahatan kepada Islam dan umat Islam, nak peduli sangat mereka, habis masa kita. Ada waktu kita kena alert dengan perancangan mereka. Ada waktu kita tawakal dan jalan terus. Umpama gini tuan-tuan sekalian. Kalau kita berjalan, anjing menyalak. Duk menyalak kalau kita menyalak. Kita nak berhenti ke sebab anjing menyalak? Jalan terus. Kalau dia kejar, jalan terus. Tapi kalau dia mula menghampiri nak gigit kita, boleh kita akan melawan dia. Jangan pantang anjing menyalak, kita pun baling batu. Anjing menyalak baling batu. Akhirnya, batu kat kita habis. Belakang anjing tu jadi gunung. Jadi senjata dia pula. Anjing pula baling batu kat kita. Dia banyak batu. Maknanya tuan-tuan, jangan setiap kali bila musuh menyalak, kita nak sibuk nak jawab ke dia. Jangan. Kata Allah Ta'ala, fa'arid anhum, dudilah mereka. Tak payah layan mereka. Cukup kamu bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Allah mencukupkan kamu dengan pertolongannya. Kata perancangan musuh ni, tak semua perancangan mereka yang saya katakan perlu kita peduli. Perancangan bersifat fitnah dan sebagainya, jalan terus buat kerja. Ada perancangan mereka, mungkin kita kena peduli dengan mengambil langkah siap siaga. Umpama mereka merancang untuk berperang. Tapi orang munafik, perancangan mereka cuma nak buruk-burukkan secara dalaman pada Nabi SAW. Nak hina baginda. Afala yattadabbaruna al-Quran. Kemudian Allah menyebut, apakah mereka semua tidak tadabbur Al-Quran? Kan dalam Al-Quran cerita tentang mereka. Watak mereka, perangai mereka. Dan kesudahan yang mereka akan alami. Akibat yang akan membaliki mereka. Mereka tak baca Quran ke? Tak tengok Quran ke? Tuan-tuan, orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang ragu-ragu tentang Islam, kamu tak nak tadabbur Al-Quran. Di dalamnya ada rahsia kamu yang dibongkarkan. Di dalamnya ada kejahatan kamu yang ditelanjangkan. Bahawa Allah tidak pernah lupa dengan perbuatan kamu. Kerana Al-Quran ini datang daripada Allah, maka Allah beritahu semua benda. Walau kana min indi ghairillah, kalau bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti adanya kontra pertentangan. Kata Al-Quran, mana ada pertentangan? Ayat-ayatnya tidak ada pertentangan. Tidak ada berlawanan. Setakat perbezaan qiraat, panjang pendek, hukum tajwid. Maka itu bukanlah pertentangan. Pertentangan ini makna yang berlainan. Kalau setakat bahasa, umpama orang Kelantan panggil buah terek, orang Terengganu panggil jambu golok, orang luar panggil buah gajus. Perbezaan perkataan tadi tidak memberi perbezaan makna. Al-Quran, ia sebahagiannya ada qiraat, bacaan-bacaan tertentu. Namun ia bukan perbezaan. Jadi perbezaan yang disebut sebagai tanaqudah, pertentangan. Contradiction tak ada. Buka Al-Quran tengok tentangnya kat mana. Pertentangan kat mana. Semuanya sama, semuanya saling mengemas, kuat, menguat, terang, menerang. Kerana ia datang dari Allah. Khususnya dalam membongkarkan sifat-sifat orang yang mengkhianati Islam daripada dalam. Orang-orang yang terus menggunakan agama beralasankan untuk menolak kebaikan dan perintah Allah SWT. Maka ini peringatan untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.